SAW datang dan minta izin untuk masuk. Lalu diizinkan dan baginda masuk. Dan ketika masuk, baginda bersabda kepada Abu Bakar, keluarkan sesiapa yang ada di sisimu. Beliau berkata, sesungguhnya mereka adalah keluargamu. Ku tebus bapaku untukmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, sesungguhnya telah diizinkan kepadaku untuk keluar berhijrah. Keluar berhijrah. Ya. Baginda bersabda, sesungguhnya telah diizinkan kepadaku untuk keluar berhijrah. Beliau berkata, adakah sesungguhnya untuk menemani wahai Rasulullah? Ya, fas-suhbatu ni, adakah sesungguhnya untuk menemani? Apa terjemahan yang lebih tepat? Fas-suhbatu ya Rasulullah. Ni bin nasab fas-suhbata tu. Ya. Ya apa? Fas-suhbatu Apa dia kata? Adakah untuk apa? Adakah sesungguhnya untuk menemani wahai Rasulullah? Bukan. Dalam ni dia kata takdir dia atlubus suhbah ataupun maksudi as-suhbah. Contohnya, oh kata saya nak ikut lah. Itu maksud dia. Bukan diperintahkan untuk bersuhbat. Bukan saya nak makan, tak ada perintah. Dia tawarkan diri untuk bersuhbat. So kita tengok dalam sini mana terjemah apa? Ya Latif ultuf bina wal muslimin. Ya Allah ya Allah. Babu baran'at at-taqannu'. Taqannu'. Baranis dah. Baranis, Sarawit, Amaim, Pagri, Taqannu'. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oh, sini tak ada terjemah dia. Tapi kita terjemah lah. So kita terjemah. Saya ingin ikut bersama. Aku ingin ikut bersama. Fas-suhbata. Aku ingin ikut bersama. Ku tebus ayahku dan ibuku untukmu ya Rasulullah. Kemudian sesungguhnya telah diizinkan kepadaku untuk keluar berhijrah. Beliau berkata, saya ingin ikut bersama. Ku tebus ayahku dan ibuku untukmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Baginda bersabda, ya. Ya boleh. Ya boleh. Boleh itu dalam Baginda bersabda, ya boleh. Beliau berkata, ambillah wahai Rasulullah salah satu dari dua haiwan tungganganku ini. Ada tinggal tu. Ambillah. Dia kat Mu'taridah tu. Ambillah. Ataupun kalau kita takdimkan, ku tebus bapaku untukmu ya Rasulullah, ambillah. Buat macam tu. Ku tebus bapaku untukmu ya Rasulullah, ambillah salah seekor ataupun salah satu dari dua tungganganku ini. Dia terjemah apa yang asal?
Ambillah wahai Rasulullah salah satu dari dua haiwan tunanganku ini. Ku tebus tu tak ada kan? Oh, tak ada. Kemudian Beliau berkata, ku tebus bapaku dan ibuku untukmu, ya Rasul. tak ada bab ibu. Apa je? Beliau berkata, ku tebus bapaku untukmu, ya Rasulullah. Ambillah wahai Rasulullah salah satu dari dua haiwan tunanganku ini. Nabi SAW bersabda, dengan harganya ambillah. Tak ada wahai Rasulullah. Rasulullah satu je. Tadi dah. Yang kedua tak ada. ku tebus bapaku untukmu, ya Rasulullah. Ambillah salah satu dari dua haiwan tunanganku ini. Nabi SAW bersabda, dengan harganya. Aku akan mengambil dengan bayaran harganya. Dan kurunganlah aku akan ambil. Nabi SAW bersabda, aku akan ambil dengan bayaran harganya. Aisyah berkata, kami pun membuat persiapan untuk keduanya dengan sebaik-baik persiapan. Fajahaznahuma ahathal jahaz. Ahathal jahaz. Kami telah membuat persiapan. Kami pun membuat persiapan untuk keduanya dengan sebaik-baik persiapan. Kan? Hasisan ni segera. Hasis Quran ada kan? Hamne dono ke liye bari jildi mein saman safar tay kiya. Jildi. Kami telah mempersiapkan barang-barang jahaz ni, maksudnya barang-barang musafir untuk mereka berdua dengan segera. Bukan nak bayangkan dengan sangat segera. Apa bahasa Melayu? Sesegeranya. Segera mungkin tu akan datang. Maksudnya sesegeranya. Apa? Dengan segera. Dengan segera satu, tapi dia nak sebut sangat segera. Segera tu satu. Tapi dalam ayat ni, kalau dalam Urdu dia kata bari jaldi. Kami telah mempersiapkan untuk mereka berdua barang-barang musafir. Ataupun kita letak segera tu sebelum tu. Lalu dengan sesegera mungkin, boleh tak kot? Dengan sesegera mungkin kami telah mempersiapkan barang-barang musafir untuk mereka berdua. Lalu dengan sesegera mungkin kami telah mempersiapkan barang-barang musafir untuk mereka berdua. Aisyah berkata, lalu dengan sesegera mungkin kami telah mempersiapkan barang-barang musafir untuk mereka berdua. Lagi? Sebagai persiapan tak boleh. Tak. Segera Dalam mana tu? Ahas tu cuma sebagai persiapan, bukan sebaik. Segera tu nak beritahu. Kemudian kami meletakkan untuk keduanya bekalan dalam satu bekas. Lalu Asma binti Abu Bakar, dan kami telah meletakkan untuk keduanya bekalan dalam satu bekas. sufrah ni, dastarkhano ko kehte hain, jarab jamre kehte ni. Aukat di sini kalau dalam hasyiah ni, sufrah ni dia kata makanan. Dan kami telah meletakkan untuk mereka bekalan makanan
bekalan makanan musafir ataupun bekalan makanan musafir ke safar? Bekalan makanan safar di dalam bekas daripada kulit. Jirab tu bekas kulit. Aisyah berkata, lalu kami telah mempersiapkan barang-barang musafir untuk mereka berdua. Kami telah meletakkan untuk keduanya bekalan makanan safar dalam satu bekas kulit. Dalam satu bekas kulit. Okey, soalnya Lalu Asma binti Abu Bakar memotong sebahagian pengikat pinggangnya dan digunakan untuk mengikat bekas makanan. Fa'aukat bihil jirab. Lalu menggunakannya untuk mengikat bekas makanan itu. Ada itu, tambah itu je. Bekas makanan itu. Hmm. Lalu digunakan untuk mengikat bekas makanan itu. Dan kerana itulah beliau diberi nama, diterjemah, yang mempunyai pengikat pinggang. Beliau diberi nama, beliau diberi nama, beliau digelar lah. Dia bukan diberi nama tu, digelar. Beliau digelar apa dia? Dibuat macam tu, yang mempunyai pengikat pinggang. Perempuan yang mempunyai, tambah kataan perempuan. Kemudian Nabi dan Abu Bakar singgah di suatu gua di sebuah gunung yang di sini dikatakan, dinamakan, dipanggil. Yang dipanggil Saur. Mereka tinggal di dalamnya selama 3 malam. Turut bermalam bersama mereka Abdullah bin Abu Bakar. Dan beliau seorang anak muda yang cerdas dan bijak. Laqinun sari'ul fahmi. Okey, cerdas. Saqifun, bijak. Okey, seterusnya. Dalam kurungan bijak, dalam kurungan dalam memahami apa yang didengari. Tak perlu macam lah, biar umum kan. Kemudian beliau berangkat dari sisi baginda sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika waktu sahur dan berbagi bagian bersama kaum Quraisy. Dia cuma kita kan kita ni dalam matan tu fayadkhulu kan, yang hantar terjemah tu daripada fayarhalu, so kena tukar. Kita fayadkhulu. Jadi kalau atas riwayat fayadkhulu, maka beliau memasuki kota Mekah. Jadi di situ memasuki, beliau memasuki kota Mekah. Beliau memasuki kota Mekah min indihimah. Beliau memasuki kota Mekah daripada dia min indihima ni, maksudnya dia meninggalkan Nabi dan memasuki kota Mekah pada waktu sahur. Jadi kita kena semua beliau meninggalkan mereka dan memasuki kota Mekah. Min indihima tu kena takdir meninggalkan. Sebab dalam riwayat fayarhal tu dia dah boleh dah makna meninggalkan kan. Tapi tak ada makna masuki kota Mekah. Jadi beliau meninggalkan mereka berdua. Kita terjemah terbalik lah. Beliau meninggalkan mereka berdua dan memasuki kota Mekah pada waktu sahur. Pada waktu sahur.
Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Beliau meninggalkan mereka berdua dan memasuki kota Mekah ketika waktu sahur. Dan berpagi-pagian Ada kan lepas tu. dan berpagi-pagian bersama kaum Quraisy di Mekah. Seperti mana orang yang bermalam di Mekah. Seperti mana dia tak keluar tu, seolah-olahnya beliau itu bermalam di kota Mekah. Jadi pagi-pagi dah ada dah, seolahnya malam tu memang dekat Mekah. Itu maksud dia. Seolah-olah beliau itu bermalam di Mekah. Tidaklah beliau mendengar berita yang mereka rancangkan ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, melainkan dia memahaminya. Memahaminya kan. Dia maknanya tidaklah beliau mendengar berita apa? Berita yang mereka rancangkan ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, melainkan dia mengingatinya dengan baik. Wa'a tu mengingati dengan baik. Melainkan dia mengingati dengan baik. Ingatinya dengan baik. Sehingga lalu beliau sampaikan berita itu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika malam telah gelap. Apa dia? Lalu beliau sampaikan berita itu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika malam telah gelap. Lalu sehinggalah matan Arabnya. Sehinggalah beliau membawa kepada saya berita hari itu. Tinggal bi khabari dzalikal yaum. Setiap hari punya berita diupdate. Itu maksud dia. Sehinggalah beliau sampaikan berita hari itu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan berita, bukan beri Nabi je, kepada mereka berdua. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lagi Ketika malam telah gelap. Sementara itu Amir bin Fuhairah hamba Abu Bakar mengembala untuk mereka berdua sekawanan kambing. Minhatan, sekawanan kambing. Okey. Minhatan min ghanam yakhtalit az-zalam. Hudur akram sasana kama pun syakir. Okey. Tarik. Okey. Minhah tu apa? Sekawanan sekawanan daripada kambing. Minhah apa ni? Okey, boleh lagi sebenarnya. Beliau membawa kambing-kambing itu kepada mereka berdua setelah beberapa ketika selepas Isyak. Apa dia? Beliau membawa kambing-kambing itu kepada mereka berdua setelah beberapa ketika selepas Isyak. Fayurihuhu alaihim hina tadhhabu sa'atu min al-isya. Lagi seterusnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu melalui malam dalam keadaan demikian sehingga Amir bin Fuhairah datang memanggil gembalaannya ketika masih gelap, ini sebelum subuh. Beliau melakukan perkara itu pada setiap malam selama 3 malam tersebut. Okey. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu melalui malam dalam keadaan demikian. Dalam keadaan demikian sehinggalah ya, dia terjemahan tu salah. Hudur akram sallallahu alaihi di minha tadi pun salah terjemah. Ya, dia terjemah di sini.
sallallahu alaihi wasallam berkata, minha ni mim ke kasrah, dud wali bakri ko kete he. Bukan sekawanan. Jo ariyatan di dijati urdud khatam ho jani kebat wapas kertajati. Jadi minha ni, kambing tu macam kambing sewa, kambing pinjam. Untuk dia tujuan kambing tu untuk susu. Faham tak? Jadi kambing tu digembala, dan bila waktu malam kambing tu dibawa semula kepada Nabi untuk guna minum susu. Tapi kambing tu kambing minhah. Jadi bukan sekawanan, kambing seekor je. Kambing seekor saja. Fayurihu amran rak ke waqad bakri dono ke pas hadi karte. Syam ke waqad janur kolana. Fayabitan filislah dono zan dud istimal kerke rat guzarte. Risil tu maksudnya susu. Bukan apa tadi? Apa benda? Macam apa tadi? Ha tu kembali kepada minha. Dalam keadaan demikian. Itu banyak. Itu kena tulis kat bawah tu lah. Asing sebut kat atas tu. Sebab dia banyak tu salah. So kita mulakan daripada perkataan Amir bin Fuhairah, Maula tu, Abu Bakar. Apa dia? Mengembala untuk mereka berdua. Untuk mereka berdua. Mereka berdua. Seekor kambing yang dipinjam untuk diambil susunya. Minhah tu kan. Diambil susunya. Dan ketika berlalu satu masa daripada waktu daripada isyak. Dia terima apa kata tadi? Isyak. Daripada isyak, beliau akan membawa kambing itu kepada mereka berdua. Dan mereka berdua. Dan mereka berdua, ada dua kali mereka berdua tu. Dan pada waktu malam mereka berdua mengambil susunya. Itu maksud fayabitani fi risliha. Mereka bermalam dengan susu tu. Maksudnya mengambil lah. Mengambil ke minum? Apa saya cakap tadi? Mengambil susunya. Ataupun minum daripada susunya lah. Dalam kurungan. Minum daripada susunya. Minum tu tak ada dalam matan. Okey. Sehinggalah dia terima apa kat atas tu, berteriak tu. Sehingga Amir bin Fuhairah berteriak pada waktu subuh. Ada tadi. Sehingga Amir bin Fuhairah datang memanggil gembalaannya ketika masih gelap. Ini sebelum subuh. Ghalas ni bukan sebelum subuh. Ketika awal subuh. Ghalas kan awal subuh. Ketika waktu subuh masih gelap. Cuba baca balik. Sementara itu Amir bin Fuhairah, hamba Abu Bakar,
mengembala untuk mereka berdua seekor kambing yang dipinjam untuk diambil susunya. Dan ketika berlalu satu masa dari Isyak, beliau akan membawa kambing itu kepada mereka berdua. Dan pada waktu malam mereka berdua mengambil minum daripada susunya. Baginda sallallahu alaihi sehingga Amir bin Fuhairah datang memanggil gembalaannya ketika waktu subuh masih gelap. Lagi? Beliau melakukan perkara itu pada setiap malam selama 3 malam tersebut. Daripada 3 malam tersebut. Jadi yang kita dah tulis semua padam. Semua digariskan. Nu'aim menyampaikan kepada kami, katanya Malik bin Anas menyampaikan kepada kami dari Isa bin Abu Bakar kepada Anas radhiyallahu anhu, katanya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dihidangkan untuknya. So dia faham lah yang lepas tu baru sambung. Faham? Kata enggak? Yang lepas yang kita tulis merah tu dia sambung. Okey. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Sanad al-muttasil minna ila al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin إسماعيل البخاري رحمة الله عليه رحمة واسعة قال باب المغفر وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مالك عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر. Topi besi. Abul Walid menyampaikan kepada kami, Malik menyampaikan kepada kami daripada Az-Zuhri daripada Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW memasuki kota Mekah pada tahun pembukaan kota Mekah dalam kurungan Fatah Mekah dengan topi besi di atas Tak payah banyak kali dalam kurungan. Dengan topi besi di atas kepala baginda. Babul burudi wal hibarati wasyamlati. وقال خباب شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له. Bab burdah dibuat atas kaki, kain lepas yang digunakan untuk membaluti tubuh atau menutupi kepala. Lagi? Habarah dibuat atas kaki, baju yang diperbuat daripada kain kapas. Dan syamlah kain besar yang digunakan untuk selimut dan sebagainya. Khabbab berkata, kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda sedang berbantalkan burdah miliknya. Katakan burdah miliknya. Dia perkataan hibarah tu. Perkataan hibarah apa baju dia semua ni, semua benda ni dia adalah kain lepas. Burdah ke cadar, orang tu panggil cadar kan. Hibarah pun sama juga, Yamani cadar, cuma dia daripada Yaman. Syamlah bi cadar kokete. Semua ni nak terangkan tentang tu lah, kain lepas, bukan baju. So hibarah tu terjemahannya adalah sebelum tu apa? Burdah tu Burdah kain lepas yang digunakan untuk membaluti tubuh atau menutupi kepala. yang kedua. Habarah baju yang diperbuat daripada kain kapas. Okey, bawah tu habarah tu tafsiran tu dibuka. Dia adalah kain lepas yang kain lepas untuk membaluti badan, buatan Yaman. Bas, buatan Yaman. Kemudian Syamlah sama, cadar gak. Kain besar. Kemudian dia lebih kepada tafannun je. Semua tu makna dia. Cuma jenis-jenis dia tu agak lain sikit segi. Dia punya jahitan dia tu yang di nama beza tu. Okey, wa bihi qala haddatsana Ismail bin Abdullah qala haddatsani Malik an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فأجاب ذاه برداه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء.
Ismail bin Abdullah menyampaikan kepada kami, katanya Malik menyampaikan kepadaku daripada Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda memakai burdah buatan Najran yang kasar Bukan dan tu. sedang. Hmm. Aku berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang baginda memakai burdah buatan Najran yang kasar pada bahagian tepinya. Lalu seorang Arab Badui datang menemui baginda, lalu menarik ridak baginda dengan kuat. Hingga aku melihat pada leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat kesan bahagian tepi burdah. Sehingga aku melihat apa dia tadi? Pada leher Rasulullah. Pada tepi leher. Ni leher, tepi ni. Ni orang panggil leher ke? Leher kan? Ni leher kan? Nak beritahu dia kat sini. So, pakai lidah kan kat sini. Dia punya tepi tu kasar. Jadi bila tarik, ada bekas. Kemudian Lalu seorang Arab Badui datang menemui baginda lalu menarik ridak baginda dengan kuat. Hingga aku melihat pada tepi leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat kesan bahagian tepi burdah dalam kurungan yang kasar. Kerana tarikan yang kuat oleh Badui tersebut. Kemudian Arab Badui itu berkata, wahai Muhammad, perintahkan untukku dari... dia terjemah tu agak mafhum lah. Sebab dalam teks Arab ni qad atharat biha, dia ada makna fa'il tu, tapi kat situ terus terdapat kesan. Cuba kita tengok terjemahan dia kalau boleh tukar. Sehingga aku melihat pada tepi leher Nabi SAW terdapat kesan telah membekas padanya tu yang tadi tu bahagian tepi burdah tu. Cuma kita terjemah membekas. Hingga aku melihat pada tepi leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membekas padanya bahagian tepi burdah yang kasar kerana tarikan yang kuat oleh Badui tersebut. Okey, kemudian Arab Badui itu berkata, wahai Muhammad, perintahkan untukku dari harta Allah yang ada padamu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepadanya dan ketawa. Lalu baginda memerintahkan baginya dengan satu pemberian. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة بردة قال سهل هل تدرون ما البردة؟ قال نعم هي الشملة منسوج في حاشيتها. قالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها لإزاره فجسها رجل من القوم فقال يا رسول الله أكسنيها. قال نعم. فجلس ما شاء الله في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه فقال له القوم ما أحسنت سألتها إياه قد عرفت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل فكانت كفنه. عجيب. Imam Bukhari nak istinbatkan ada benda tu je. Benda tu ada. Nanti kisah ni dia punya ibrah dia macam mana. Kemudian yang tadi qala Sahlun hal tadri hal faqala fatawaha apa ni, hal tadruna. Sini hal tadruna. Riwayat lain hal tadri. Qutaibah bin Sa'id menyampaikan kepada kami, Ya'qub bin Abdul Rahman menyampaikan kepada kami daripada Abu Hazim daripada Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, katanya seorang perempuan datang membawa burdah. Sahal berkata, adakah kamu tahu apa itu burdah? Dia berkata, ya, ia adalah syamlah yang ditenun bahagian tepinya. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menenunnya dengan tanganku sendiri. Aku pakaikan kepadamu.
Dan lagi Maka Rasulullah Dia aksukaha ni bila melihat Rasulullah SAW dalam bahasa Arab apa, aku pakaikan. untuk aku pakaikan kepadamu. Dia dalam bahasa Arab bukan maksud aksukaha ni memakaikan, letak. Aksu ni bagi sebagai pakaian. Menyediakan. Aku menyediakan untukmu sebagai pakaian. Memakaikan ni macam mana? Lain pula, faham. Menyediakannya sebagai pakaian buatmu. dan daging kering yang dibuka. Anas berkata kepada Rasulullah SAW mencari-cari. Kemudian Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menenunnya dengan tanganku sendiri untuk aku menyediakannya sebagai pakaian buatmu. Maka Rasulullah SAW mengambilnya kerana memerlukannya. kerana kan dalam keadaan muhtajan hal, memang Nabi perlu kepada pakaian tu. Setelah itu aku sentiasa menyegai dalam air sejak hari itu. Maka Rasulullah SAW mengambilnya dalam keadaan memerlukannya. Lalu Rasulullah SAW keluar menemui kami, dan burdah itu sebagai sarungnya. Sebagai sarungnya, sebagai itu bahasa Indonesia Selimut. bukan izar. Nabi jadikan kain, bukan untuk badan. Sesungguhnya burdah itu burdah itu sebagai kain sarungnya, kain sarungnya, sarung. Dan burdah itu sebagai kain sarungnya. Lalu seorang lelaki dari keramaian memandangnya dengan pandangan yang tajam. Lalu berkata, wahai Rasulullah. Fajassaha rajulun, macam mana? Lalu seorang lelaki dari keramaian memandangnya dengan pandangan yang tajam. Apa? Jassaha, massaha biyadi, pegang Nabi. Wasafaha bil husni. Jassaha biyadi, daripada keramaian. Macam je bang. Fajassaha, lalu seorang lelaki daripada kalangan orang ramai memegang baginda. Memegang baginda dan berkata, ya Rasulullah. Lalu seorang lelaki dari kalangan orang ramai memegang baginda, lalu berkata, wahai Rasulullah, pakaikanlah ia kepadaku. Baginda bersabda, baik. Ini pun sama tak? Pakaikanlah ia kepadaku. Ya Rasulullah, berikanlahnya kepadaku sebagai pakaian. Uksuniha, dia minta Nabi untuk berikan kepada dia. Kemudian wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku sebagai berikanlahnya kepadaku. Berikanlahnya kepadaku sebagai pakaian. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, baiklah. Baginda pun duduk sebagaimana dikehendaki Allah di majlis tersebut. Baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda Bersabda, ada maka ke apa, lalu ke apa? Baginda duduk di dalam majlis. Lagi baginda pun duduk sebagaimana dikehendaki Allah di majlis tersebut. Kemudian baginda duduk sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam duduk di majlis tersebut. Sekadar masa yang dikehendaki oleh Allah. Baginda pun duduk di majlis tersebut sekadar masa yang dikehendaki Allah.
Kemudian baginda kembali dan melipatnya. Lalu Kemudian baginda kembali dan Kemudian baginda kembali. Kemudian ke lalu? kemudian Kemudian, okey, summa. Kemudian baginda kembali. Lalu baginda menanggalkannya dan melipatnya. Menanggalkan dalam kurungan. Kemudian baginda kembali, lalu baginda menanggalkannya, lalu dan melipatnya. Lalu mengirimkannya kepada lelaki tersebut. Orang ramai pun berkata kepadanya, sungguh engkau tidak bertingkah laku baik. Engkau memintanya kepada baginda, sedangkan engkau tahu baginda tidak pernah menolak orang yang meminta. Walaupun baginda dapat kain tu hari itu, baru tadi dapat, orang minta terus bagi, buka bagi. Kemudian Lelaki itu berkata, demi Allah, aku tidak memintanya melainkan hanya untuk menjadi kain kafanku pada hari aku mati. Aku tidak memintanya melainkan hanya untuk menjadi kain kafanku. Hanya untuk aku tidak memintanya melainkan hanya supaya ia menjadi kain kafanku. Hanya supaya, maksudnya dia nak ambil barakah, tabarruk. Ini pun hadis dalil tabarruk, supaya burdah itu menjadi kain kafannya pada hari aku mati. Sahal berkata, maka burdah itu menjadi kain kafannya. Maksudnya terrealisasilah impian dia. Untuk burdah yang Nabi pakai Nabi jadi kain kafan dia. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة هي 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر فقام عكاشة بن محصن يرفع نمرة عليه قال ادعوا الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم فقال اللهم اجعله منهم ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك عكاشة. Ya, ditambah Al-Asadi, Ukashah bin Mihsan Al-Asadi. Dalam apa? Dalam matan. Tak apa, terus tambah aja. Abu Yaman menyampaikan kepada kami, Syuaib mengkhabarkan kepada kami daripada Az-Zuhri. Katanya Sa'id bin Al-Musayyib menyampaikan kepadaku bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan masuk syurga dari kalangan umatku satu rombongan yang berjumlah 70,000. Wajah-wajah mereka bercahaya seperti cahaya bulan. Ukashah bin Mihsan Al-Asadi mengangkat namirah, dalam kurungan kain bergaris yang dijadikan selimut. Sabarlah, ni semua makna tu. Kain lepas. Namirah tak apa. Mengangkat namirah. Yang dipakainya yang dalam kurungan tu. Apa dia? Dalam kurungan ya. Yang tafsiran tu. Tafsiran. Ya. Namirah, Yang bergaris kain bergaris. Dia biasa dia khutut tu dia terjemah baris. Dia bukan khutut, orang kata berjalur. Bergaris lain, berjalur lain kan. Dia ada khutut, dia ada apa? Jalur-jalur berwarna-warna. Dia macam rimau lah. Jalur-jalur. Kain apa tadi dia kata? Kain berjalur yang dijadikan selimut. Yang dipakainya. Lalu berkata, doakanlah kepada Allah untukku wahai Rasulullah, agar menjadikanku dari kalangan mereka. Baginda bersabda, ya Allah, jadikanlah dia dari kalangan mereka. Tunai, terus doa. Kemudian Seorang lelaki Ansar berkata, wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah untukku agar dia menjadikanku dari kalangan mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, Ukashah telah mendahuluimu. sabaqaka Ukashah. Sabaqaka Ukashah. Terus doa, tunai. وبه قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال
قلت له أي الثياب كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحبارات. أي الثياب كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسها. Dalam riwayat ini tak ada. Dalam tafsir dia tak ada. Amr bin Asim menyampaikan kepada kami, Hammam menyampaikan kepada kami daripada Qatadah daripada Anas, katanya, aku bertanya kepadanya, kepada baginda. Aku bertanya kepadanya. Nya siapa? Kepada Sayyidina Anas. Aku bertanya kepadanya. Siapa yang berkata tu? Okey, kemudian Pakaian apakah yang paling disukai Nabi SAW? Dia berkata hibarah. Beliau berkata, beliau Sayyidina Anas, beliau berkata al-hibarah. Nazahir badannya ini sampai. Beliau berkata, bas, tak apa, tak perlu. Sebab dah tahu dah siapa tanya soalan tu. Al-hibarah. Itu yang ulama bahaskan sebelum. Kalau Sayyidina Aisyah kata al-qamis, habbath thiyab kan. Dalam riwayat ni al-hibarah. Jadi bagaimana nak jamakkan dua ni? Satu dia punya jamak dia daripada jenis-jenis kain lepas tu. Nabi suka kain lepas jenis al-hibarah. Maksudnya iktibar kain lepas, bukan iktibar secara mutlak. Silap begitu dia punya tafsiran dia. Ya. Di Yaman ya. Okey, seterusnya. Allahumma salli ala al-hibarah. Mana tadi? Bab baru Qala al-hibarah. Hadis baru. وبه قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معاذ حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبارة. حدثنا معاذ قال حدثنا معاذ قال حدثني قال عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معاذ قال حدثنا قال. Oh, ada qala. Tak apa tu. Dalam ni tak ada, tapi tu ada. Biarkan je. Abdullah bin Abdul Aswad menyampaikan kepadaku, Muaz menyampaikan kepada kami, katanya, bapaku menyampaikan kepadaku daripada Qatadah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, pakaian yang paling Nabi sallallahu alaihi wasallam suka untuk memakainya adalah hibarah. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبارة. Abu Yaman menyampaikan kepada kami, Syuaib mengkhabarkan kepada kami daripada Az-Zuhri, katanya, Abu Salamah bin Abdul Rahman bin Auf mengkhabarkan kepadaku bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkhabarkan kepadanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat, baginda ditutupi dengan burdah hibarah. Burdah hibarah. Babul aksiyati, dah ada syarahan kan tentang burdah hibarah ni. Burdah dengan hibarah sebelum ni kan, dia buatan Yaman ni. Hibarah ni special, dia buatan Yaman. Bagus sikit lah. Babul aksiyati wal qama'isi. Bab kisah dalam kurungan baju. Lagi? Dan khamisah dalam kurungan baju berwarna merah atau hitam yang bercorak. Baju berwarna merah ataupun hitam yang bercorak. Itu terjemahan apa? Kisah. Kisah. Kambal atau kamli ko kehte hai. Tak juga. Kisah ni bukan baju. Dia masih lagi, dia kata cadar ko kehte hai. Khamisah, kambal or kamli ko kehte hai. So tengok dalam ni, Amos, dia terjemah khamisah ni. Sebelum ni pun kita dah ada jumpa dah ni hadis ni tentang masalah khamisah. Al-akisah wal khamisah. Ya, khamisah ni adalah apa?
bawah ni. Kisaun min suf aswad atau khaz murabba'ah laha a'lam la yusamma. Dia dua-dua sama. Cuma khamisah ni dia kain tu tapi dia ada corak-corak. Kalau tak ada corak orang panggil kisak, tapi kalau ada corak panggil khamisah. Jadi terjemah apa sana? Khamisah. Khamisah kain hitam atau merah yang bertanda. Alam tu lah, tanda. Di sini bercorak lah. Corak, ada corak bukan kosong. Corak ni lawan kosong kan. Tak kisahlah corak tu cantik ke tak kan. Jadi alam tu lebih sesuai terjemah corak. Okay. So ya Latif ultuh bina wal muslimin. Bab sekali lagi Bab kisak dan khamisah. dan khamisah. Jadi kisah apa syarahan dia? Baju. Oh dia tak ada syarahan bawah. Jadi kisak mesti dibuat kurungan baju, dan khamisah adalah kurungan baju berwarna merah atau hitam yang bercorak. Bab kisah. Kisah ni cadar, maksudnya kain lepas menutup badan, yang menutup badan, yang digunakan untuk menutup badan. Lepas tu khamisah tu khamisah tak ada, dia ada syarat kat atas. Baju berwarna merah atau hitam yang bercorak. Tak. Khamisah itu adalah sama juga kain lepas yang berwarna hitam bersaiz 4 segi bersaiz ke bentuk? Berbentuk 4 segi yang mempunyai corak. Itu masukkan dalam nota. Okey. Latifun bi khalqi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. Yahya bin Bukair menyampaikan kepadaku, Al-Laits menyampaikan kepada kami daripada Uqail, daripada Ibn Syihab katanya, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah mengkhabarkan kepadaku bahwasanya Aisyah dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, mereka berdua berkata, ketika telah datang golongan malaikat maut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat. Nazak. Bukan nazak tu. Lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nazala apa? Maradul maut. Nazala maradul maut. So kita terjemah apa? Nuzila ataupun nazala. Apa nak terjemah dia? Apabila baginda apa dia terjemah apa? Apabila Ketika telah datang malaikat maut. Bukan. Ketika telah datang malaikat maut Dalam kurungan
dan kurungan malaikat maut. Yang lain Nabi Muhammad SAW pun makan. Nabi Muhammad SAW Terjemah apa ni? berbicara dengan sihir tersebut. Namun kita Perjab maradil maut kan nuzulhu. Maradil wafat. Ketika baginda ditimpa penyakit yang baginda wafat kerananya. Setelah itu baginda SAW sabda, wahai Jabir, ketiklah berikut kurma-kurma ini. Ketika baginda ditimpa penyakit yang baginda wafat kerananya. Ditimpa tu kita terjemahkan perkataan nuzila ataupun nazala. Dalam kurungan apa dia? Yang dalam kurungan. Ya. Oh, Ketika baginda ketika baginda ditimpa penyakit. Ketika baginda ditimpa penyakit Yang wafat, yang Rasulullah SAW wafat. itu dalam kurungan yang baginda wafat kerananya. Seterusnya. Ketika baginda ditimpa penyakit yang Rasulullah SAW wafat kerananya, baginda menutupi wajahnya dengan khamisah. Apabila nafasnya sesak, maka baginda menyingkapnya daripada wajahnya. Lalu bersabda dalam keadaan demikian, laknat Allah ke atas Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid, dalam kurungan tempat ibadah. Baginda mengingatkan apa yang mereka kerjakan. Apa? Baginda apa? Yuhadziru ma sana'u. Mengingatkan apa yang mereka kerjakan. Dalam kurungan agar umatnya tidak menyeru perbuatan mereka. Agar umatnya tidak menyeru perbuatan mereka. Yuhadziru ma sana'u. Mengingatkan. Ada kata yang lebih tinggi ke? Memberi amaran. Memberi amaran Memberi amaran. terhadap apa yang mereka kerjakan. Yuhadzir, tahzir. Dia tahzir ni dia tahzir tu maksudnya mengingatkan supaya dijauhi. Itu maksud tahzir. Apa yang dilakukan oleh mereka. Itu memang makna mengingat, yuhadzir. Mengingatkan supaya dijauhi apa yang dilakukan oleh mereka. Okey. Baginda mengingatkan supaya dijauhi apa yang dilakukan oleh mereka. Apa yang dilakukan mereka? Tak payah. Tak payah. Yuhadziru ma sana'u. Maksudnya supaya dijauhi. Itu maksud tahzir, hazar. Berhati-hati. Supaya umat dia tinggalkanlah. Allahumma salli alaihi. Dalam tu terjemah apa? Dalam kamus Dewan Besar terjemah apa? Zara fulanan asya'a atau minnya syai'i, mengingatkan seseorang tentang sesuatu. Itu di bawah ayat wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah mengingatkan kamu tentang siapakah Tuhannya. Dia tak keluar tu makna hadar. Dia mengingatkan supaya ambil hati-hati dan jauhkan. Itu maksud, bukan ingat je. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن حميد بن هلال مسلل عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة كساء وإزارا غليظا قال قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين. Musaddad menyampaikan kepada kami, Ismail menyampaikan kepada kami, Ayub menyampaikan kepada kami daripada Humaid bin Hilal daripada Abu Burdah, katanya Aisyah pernah menunjukkan kepada kami baju dan sarung yang tebal, kain sarung yang tebal. Lalu beliau berkata, roh Nabi SAW dicabut ketika baginda memakai kedua pakaian ini. Jadi kita nombor tu lah, tanda nombor tu terbalik. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها علام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما سلم قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي وأتوني بأنجة وأتوني بجانية أبي جهم بن حذيفة بن غانم من بني عدي بن كعب. Musa bin Ismail menyampaikan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad menyampaikan kepada kami, Ibn Shihab menyampaikan kepada kami daripada Urwah, daripada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah SAW pernah menunaikan solat dengan memakai khamisah yang bercorak miliknya. Kemudian baginda memandang kepada coraknya itu sekali pandang. Selesai memberi salam, baginda bersabda, pergilah kalian membawa khamisah ini kepada Abu Jahm. Sesungguhnya ia telah melalaikanku. dia ada fa'innaha tu kerana sesungguhnya. Kerana sesungguhnya ia telah melalaikanku dari itu mengganggu solatku. Bawakan sahaja. Tak ada perkataan anifan dalam matan tadi. Tak ada terjemahan. Maka kerana sesungguhnya dia telah melalaikanku sebentar tadi daripada solatku. Sesungguhnya kerana sesungguhnya ia telah melalaikanku atau dalam kurungan menggangguku sebentar tadi dari solatku. Bawakan sahaja kepadaku an-bijaniyah, dalam kurungan baju yang tidak mempunyai corak, milik Abu Jaham bin Huzaifah bin Ghanim dari Bani Adi bin Ka'ab. Milik Abu Jaham bin Huzaifah bin Ghanim bin Adi bin Ka'ab. An bijaniyah, Hamzah ke Fatah, Fatah Hamzah, Nun ke sukun, Nun sukun और बा कसरा दी मोटी चादर को कहते हैं किसा गालिज. Apa terjemahan apa tadi? Janiyah ni? Janiyah baju yang tidak mempunyai corak. Baju lagi. Kain yang tidak mempunyai corak. Dia bukan kain sajalah, maksudnya kain lepas tu. Maksudnya Nabi suruh tukar, pakai yang tak ada corak. Hadis ini menjadi dalil makruh pakai baju ada alam tu. Ini makruh pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Bab istimalis samma. Bab memakai kain dengan cara samma. Dan dia buat nota kaki mana? menyelimutkan kain ke seluruh tubuh sehingga tangan tidak dapat dikeluarkan kecuali dari arah bawah, dan itu dapat mengakibatkan aurat terbuka. Dia biasa orang kata istimal sommak ni sama macam bungkus tu lah.
Bungkus cepedak nangka. Baju tu satu je. Sehingga kalau nak angkat tangan tak boleh. Jadi makruh. Jadi disyaratkan apa? Istimal somak. Menyelimukan kain ke seluruh tubuh sehingga tangan tidak dapat dikeluarkan. Dia tafsir pertama tu. Dia jadi makruh sebab dia jadi tak tawaju solat. Dia bila ada benda terganggu tu makruh solat macam tu. Istimal somak. Istimal as-samma wa huwa an yata'ajjala ar-rajulu bi thawbihi. Tajallal maksudnya dikelubung diri dia dengan pakaian tersebut. Wala yarfa'u minhu janiban. Dia tutup semua kaki, semua tangan, semua tutup macam batu yang bisu. Dia terima apa? Tajuk dia istimal samma. Memakai kain dengan cara samma. Samma. Okey. خلاص. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن خباب عن حفص عن بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسه والمنابذه وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغيب وان يحتبي بثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء وأن يشتمل الصماء. Muhammad bin Bashar menyampaikan kepadaku, Abdul Wahab menyampaikan kepada kami, Ubaidullah menyampaikan kepada kami, daripada Khubayb, daripada Hafs bin Asim, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW melarang daripada mulamasah. Ini dia tulis hadis ke 5820. Okay. Dan munabazah sama, rujuk hadis 5820. Okay. Dan daripada dua jenis solat, iaitu solat selepas terbit fajar sehingga matahari meninggi, dan solat selepas asar hingga matahari terbenam. Dan melarang untuk melakukan ihtiba. Dia ada mata kaki dia, penerangan pun ada. Apa dia? Ihtiba duduk dengan merapatkan kedua paha ke dada. Sama. Dengan menggunakan satu kain dan tidak ada pada Okay. Duduk dengan merapatkan kedua paha ke dada dengan menggunakan satu kain dan tidak ada pada kemaluannya sesuatu yang menghalangnya sehingga dapat dilihat dari atas. Maksudnya nampak orang buat kedai lah. Okay. Dia duduk macam tu pakai kain, nampak lah. Dosa. Alright. Kemudian Dan baginda juga melarang memakai pakaian dengan cara as-samma. Okay. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض واللبستان اشتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس على ليس على فرجه منه شيء. Yahya bin Bukir menyampaikan kepada kami, Al-Laits menyampaikan kepada kami daripada Yunus daripada Ibn Shihab, katanya Amir bin Sa'ad mengkhabarkan kepadaku bahawasanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melarang daripada dua cara berpakaian dan dua jenis jual beli. Baginda melarang daripada mulamasah dan munabazah dalam jual beli. Mulamasah adalah seorang memegang pakaian orang lain dengan tangannya pada waktu malam atau siang hari tanpa membalikkannya, dalam kurungan memeriksanya dengan teliti. Kecuali demikian, sudah dalam kurungan sudah dianggap sebagai jual beli. Munabazah adalah seseorang melemparkan pakaian tanpa membaliknya, memeriksanya dengan teliti. Kecuali demikian, dalam kurungan sudah dianggap sebagai jual beli. Kemudian Munabazah adalah seseorang melemparkan pakaian kepada orang lain dan orang itu juga melemparkan kain kepadanya, maka terjadilah jual beli, dalam kurungan barter. Bukan barter, barter lain. Dia yang dilarang tu bukan barter, menjadikan baling tu sendiri sebagai akad, tak payah barter. Dah dia ada tinggal tu, maka terjadilah jual beli antara kedua-duanya
tanpa memeriksa barang yang tersebut terlebih dahulu, dan juga tanpa keredaan. Jadilah perbuatan itu sebagai jual beli. Perbuatan baling membaling itulah maksudnya. Mulamasah. Munabazah. Maka terjadilah perbuatan ini sebagai jual beli antara kedua-duanya Tanpa ada tanpa memeriksa barang yang tersebut terlebih dahulu, dan juga tanpa keredaan. Jadi munabazah ni dia tak sah tu, satu dia tak ada akad. Akad dia adalah baling. Yang kedua dia tak sah sebab dia jadi mandatory. Kalau aku dah baling kau wajib beli. Tak sah buat macam tu. Kemudian Adapun dua cara berpakaian yang dilarang, salah satunya adalah istimal as-somma. As-somma adalah meletakkan pakaian di atas salah satu bahunya sehingga bahagian badannya yang lain terbuka tanpa ada kain yang menutupi. ini tafsiran muhaddisin ni. Tapi somak tadi tafsiran lain. Tak apalah, ini Imam Bukhari tafsirkan. Kemudian Dan cara berpakaian yang lain yang juga dilarang adalah ihtiba, dengan pakaian dalam keadaan duduk. dengan pakaian, iaitu Ihtiba dalam keadaan dalam ihtibak dengan ihtiba dengan pakaian umum dalam keadaan duduk tanpa ada sebarang kain yang menutupi kemaluannya. okey. Dalam keadaan dia duduk. باب الاحتباء في ثوب واحد. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن العرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين ان يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء ويشتمل بالثوب الواحد ليس على احد شقيه وعن الملامسه والمنابذه. Bab ihtiba dengan satu pakaian. Ismail menyampaikan kepada kami, katanya Malik menyampaikan kepadaku daripada Abu Zinad. Dia thawb ni kita kata apa? Thawb ni kain lah. Ihtiba dengan satu kain. Thawb ni pakaian lain kan, kain lain. Tadi pun kena tukar kain. Ihtiba memang pakai kain pun. Okey, kain ni. Ismail menyampaikan kepada kami, katanya Malik menyampaikan kepadaku daripada Abu Zinad daripada Al-A'raj daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada dua jenis cara berpakaian, iaitu seseorang duduk dengan kedua pahanya dirapatkan ke dada dalam satu pakaian, dalam satu kain, dalam satu kain tanpa ada bahagian daripada kain tersebut yang menutupi kemaluannya. Tanpa ada apa? Tanpa ada bahagian daripada kain tersebut yang menutupi kemaluannya. Maksudnya kalau dia duduk ihtibak dengan selai kain, lebih besar kain tu sampai boleh tutup semua sekali, tidaklah jadi larang, haram ni. Ihtibak laysa ala farji ni haram, yang tadi tu makruh. Istimal somma. Dan berselimut dengan satu kain di salah satu sisi badannya. Dan berselimut Apa tu? Syarah pada apa? wa yastamila bisawbil wahidi. Yastamila bisawbil wahidi. Laysa ala Okey, berselimut dengan dan berselimut dengan satu kain di salah satu sisi badannya. Dan baginda melarang mula masah dan mula badah. Di salah satu, okey. Dan melarang daripada mula masa dan munabazah. Khalas. Wabi qala hadatsani Muhammadun qala akhbarani Makhladun qala akhbarani Ibn Jurayj qala akhbarani Ibn Shihab an Ubaidillah ibn Abdillah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahaa 'an ishtimal as-samma'i wa an yahtabi ar-rajulu fi thawb al-wahid laysa 'ala farjihi minhu shay'un. Muhammad menyampaikan kepadaku, katanya Makhlad mengkhabarkan kepadaku, Ibn Jurayj mengkhabarkan kepada kami, katanya Ibn Shihab mengkhabarkan kepadaku daripada Ubaidullah bin Abdullah daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada istimal as-samma, itu memakai pakaian dengan cara as-samma, dan melarang seseorang melakukan ihtiba dengan satu kain tanpa ada sebahagian daripada kain tersebut yang menutupi kemaluannya. Babul khamisati as-sauda. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه سعيد بن فلان بن سعيد. شنو؟ عن أبيه سعيد بن فلان بن سعيد.
Huwa Amr bin Sa'id bin Al-As. Huwa Huwa Amr bin Sa'id bin Al-As. Tak apa. Okey, itu faedah tambahan. عن أم خالد بنت خالد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال من ترون النكس وهذه فسكت القوم فقال ائتوني بأم خالد فأتي بها تحمل فأخذ الخميصة بيده فألبسها قال أبلي وأخلقي وكان فيها علم أخضر أو قال أصفر فقال يا أم خالد هذه فقال يا أم خالد هذا سناه وسناه بالحبشية. سناه ada apa? Wasanah bil Habasyiyah hasanun. Tak ada. Hasanun tak ada. هذا سناه وسناه بالحبشية. Kemudian Abu Nu'aim bab khamisah hitam. Dalam kata kaki khamisah. saya pakai yang tadi punya. Jadi Dia tulis apa? Baju juga. baju. Ambil nota sebelum ni. Apa maksud khamisah? Yang lepas yang warna hitam berbentuk persegi yang punya ikrar. Pakai yang tu. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Abu Nu'aim menyampaikan kepada kami, Ishaq bin Sa'id menyampaikan kepada kami daripada bapanya Sa'id bin Fulan, iaitu Amr bin Sa'id bin Al-As, daripada Ummu Khalid binti Khalid. Nabi SAW pernah dibawakan kepadanya beberapa pakaian, di antaranya ada khamisah kecil berwarna hitam. Baginda bersabda, menurut kalian siapakah yang patut kita berikan pakaian ini? Maka para sahabat pun terdiam. Baginda bersabda, datangkan kepadaku Ummu Khalid. Maka dia didatangkan dalam keadaan didukung. Setelah itu Baginda SAW mengambil khamisah dengan tangannya, lalu memakaikannya untuk Ummu Khalid. Dan Baginda mengucapkan, semoga pakaian ini rosak dan engkau masih hidup. Itu dalam Quran. Lalu baginda bersabda, dan baginda mengucapkan, semoga pakaian ini rosak. semoga pakaian ini rosak. Abli tu. Abli wa akhliqi. Apa terjemahan dia? Semoga pakaian ini rosak dan engkau masih hidup. Dalam Quran, semoga engkau panjang umur. Memang orang Arab dia sebut perkataan ini untuk mendoakan orang panjang umur. Tapi abli wa akhliqi tu bukan terjemahan seperti yang disebut tadi tu. Terjemahan apa tadi? Semoga pakaian ini rosak Semoga pakaian ini rosak. dan engkau masih hidup. Dah, bukan. Itu kan fi'il amar. Maksudnya kamu pakailah sampai lusuh. Semoga. Misalnya tulis ni, abli wa akhliqi, dua-dua makna lusuh, kan? Abli tu bolehlah rosak, akhliqi tu lusuh. So kita tengok terjemahan dia. Apne wo kumli usse pehnate hui doa फरमाए Nabi doa. Abli wa akhliqi, ibla orang dono ke ek hi makna purana karna. Busida kerana ini आपकी उम्र उसका तवील हो को अब उसको ली को पहनकर पुरानी करते हैं. Diterjemah kat sini. Kita terjemah, semoga engkau semoga engkau memakainya sehingga lusuh, sehingga rosak dan lusuh. Lah apa makna lusuh? Apa selain kata lusuh Melayu? Untuk gambarkan pakaian itu dalam ada. Tak ada.
Tapi ini kita terjemah dengan doa sebab dia memang doa. Fi'il amar tapi maknanya doa. Semoga engkau memakainya sehingga lusuh, sehingga engkau memakainya sehingga rosak. Sehingga rosak. Boleh tak? Sehingga rosak dan lusuh. Lepas tu dalam kurungan tu masukkan yang tadi, iaitu semoga engkau panjang umur. Lagi pada khamisah itu terdapat corak yang berwarna hijau atau syarawi, ataupun syarawi kuning, kuning, atau syarawi kuning, atau syarawi. Syarawi tu nak buat macam mana? Atau rawi berkata kuning, atau rawi berkata kuning. oh itu artinya dalam kurungan. Pada khamisah itu terdapat corak yang berwarna hijau, atau dalam kurungan rawi berkata kuning. Lalu baginda bersabda, wahai Ummu Khalid, ini adalah sanah. Dan lafaz sanah dalam bahasa Habsyah. Ini itu artinya bagus untuk buang. Artinya bagus. Sekejap. Ini sanah. Sanah apa dia tadi? Dan lafaz sanah dalam bahasa Habsyah. Dan sanah sanah bil Habasyiyah. Sanah adalah bahasa Habsyah. Dan lafaz sanah dalam bahasa Habsyah. Adalah dalam bahasa Habsyah. Adalah dalam bahasa Habsyah. Kalau tulis dalam kurungan lah, maknanya baik. Nabi bercakap, maksudnya macam ambil hati lah. Sebab beliau ni lahir ke Habsyah. Habsyah, jadi itu antara cara untuk ambil hati orang tu, cakap sikit-sikit bahasa dia tu. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن أبي عون عن محمد عن أنس رضي الله عنه لما ولدت أم سليم قالت لي يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يصيبن atau فلا تصيبن, dua-dua dia. Ni apa falah? فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه فغدوت به فإذا هو في حائط وعليه خميصة حريثية وهو يسيم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. Muhammad bin Al-Muthanna menyampaikan kepadaku, katanya Ibnu Abi Adi menyampaikan kepadaku daripada Ibnu Aun daripada Muhammad daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata ketika Ummu Sulaim bersalin, dia berkata kepadaku, wahai Anas, lihatlah anak ini, janganlah sesuatu menimpanya sehingga engkau membawanya kepada Nabi SAW. Kan? Bukan menimpa, makan. Janganlah jangan biarkan dia, bahasa Melayu macam tu lah, tapi jap. Maka janganlah biarkan dia memakan sesuatu yusib, makan. Nak tahnik kan? Sejuk lah. Okey, tukar lah. Nak buka kipas? Buka kipas pula. Sejuk. Kita dah baca banyak. Sejam. 15 ni, dia tadi. Jadi step 46 tadi apa? Tadi kita start tadi 46.
Oh, kat satu enam, kat satu enam. 10 surat. 10 muka surat. Bukan muka 9 start lagi tadi sejam cukup. Dia akan jadi 15 je 2 jam. Okey lagi. Wahai Anas, lihatlah anak ini. Maka janganlah biarkan dia memakan sesuatu sehingga engkau membawanya kepada Nabi SAW untuk baginda tahnik. Maka aku pun pergi membawanya. Ternyata baginda sedang berada di kebun sambil memakai khamisah buatan Bani Huraiz. Baginda sedang mengecap. Dan Al-Quran memberi tanda haiwan yang dibawa kepadanya dari satu penampakan. Baginda sedang Mengecap. Itu dalam Quran memberi tanda haiwan yang dibawa kepadanya dari satu penampakan. Fil Fathi itu satu Peperangan. Fatah Mekah ke ataupun umum ni Fil Fatah. Kena tengok juga tu Fatah mana. Apa dia? Kupi satu lagi apa? Dia 5. Boleh tak? Yang tu. Tadi nyatakan sedangkan baginda sedang mengecap Itu memberi tanda, dalam Quran memberi tanda haiwan yang dibawa kepadanya dari satu penampakan. dari satu dari satu kemenangan dalam peperangan. Tak suka guna perkataan penaklukan tu. Babun Athiyabul khudru. Babun ataupun babu, dua boleh. Babun Athiyabul khudru atau babu thiyabil khudri, dua boleh. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن كلمة عن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي وقالت عائشة عليها خمار أخضر فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا قالت عائشة ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها قال وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ومعه بنان له من غيرها قال والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه وأخذت هدبة من ثوبها فقال كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشز تريد رفاعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان ذلك لم تحلي له أو لم تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك قالت وأبصر معه بنين له فقال بنوك هؤلاء قال نعم قال هذا الذي تزعمين ما تزعمين فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب. Ini lagi panjang kisah. Semalam kita ada baca kan Al-Muhaddab. Muhammad bin Bashar menyampaikan kepada kami, Abdul Wahab menyampaikan kepada kami, Ayub mengkhabarkan kepada kami daripada Ikrimah bahwasanya Rifa'ah menceraikan isterinya. Setelah itu Abdul Rahman bin Az-Zubair Al-Qurazi menikahinya. Aisyah berkata saat itu dia memakai tudung berwarna hijau. Lalu mengadu kepadanya dan menunjukkan kepada Aisyah warna hijau pada kulitnya. So dia kena pukul dengan suami dia. Mengaturnya kerana dipukul suaminya. Dia masalah-masalah keluarga ni berlaku kan? Sebagai manusia, cuma faedah dia jadi syariat. Datang jumpa Nabi, ada dia punya ilmu dia. Allah buat keadaan tu.
Kalau semua malaikat je, jadi masalah bergaduh ni nanti umat selepasnya tak tahu nak buat macam mana. Kemudian ketika Rasulullah SAW datang pada waktu itu para wanita saling membantu antara satu sama lain. Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat perempuan-perempuan mukmin yang bernasib seperti ini. ma ra'aitu mithla ma yalqal mu'minat. Macam mana si mana? Aku tidak pernah melihat perempuan-perempuan mukmin yang bernasib seperti ini. Maksudnya kena pukul lah. Sekejap terjemahan dia. Ma ra'aitu mithla ma yalqal mu'minat. Lain tu kalau aku tidak pernah melihat. Kan macam tu terjemahan tu. Fathul Bari. Tengok sikit dalam ni terjemahannya. Maksudnya daripada terjemahan tu, aku tidak pernah melihat perempuan Islam yang kena macam beliau ni. Siapa nama? Lupa dah. Rifa'ah. Isteri Rifa'ah. Jo marne ke wajah se sabz ho gaya, kena pukul sampai hijau. Lebam lah. Kan? Apa dia? Marah itu. Tak ada. Aku tidak pernah melihat seumpama yang seumpama yang dihadapi oleh perempuan-perempuan Islam, perempuan beriman. Dia ada ihtimal, makna dia, aku tidak pernah melihat seumpamanya daripada perkara yang dihadapi oleh perempuan yang beriman. Maknanya aku dah tengok banyak dah apa benda yang perempuan beriman kena, tapi yang dia ni kena ni aku tak pernah tengok lah. Nanti terjemah macam mana? Kita tidak pernah melihat perempuan-perempuan mukmin yang bernasib seperti ini. Bernasib sepertinya. Itu cuma mafhum terus satu. Biar lu nanti tak tanda tu, nanti nak tahqiq kita lain. Kemudian seterusnya tanda sikit buat tanda tanya kat tepi tu. Kemudian sungguh kulitnya lebih hijau daripada bajunya. Lebam sampai Jadi dia tudung. itulah pada pakaiannya. Pakaiannya tudung lah. Kemudian Perawi berkata suaminya mendengar bahawa isterinya datang menemui Rasulullah SAW. Maka dia datang bersama dua orang anaknya dari isterinya yang lain. Perempuan itu berkata, demi Allah, aku tidak melakukan dosa apa pun kepadanya. Cuma aku merasa mali ilaihi zambun, mali ilaihi min zammin. Aku tak ada buat dosa apa-apa pun. Melainkan cuma aku merasa bahawa dirinya tidak dapat memuaskan aku, kerana dalam kurungan kemaluannya lemah seperti ini. Illa anna ma ma'ahu laysa bi aghna anni min hadhihi. Laysa bi aghna anni min hadhihi. Terjemah macam mana? Cuma aku merasa bahawa dirinya tidak dapat memuaskan aku, kerana dalam kurungan kemaluannya lemah seperti ini, seraya dia menunjukkan rumbai bajunya. Tidak dapat memuaskan aku
dalam kurungan Dah tidak dapat apa? tidak dapat memuaskan aku. Lebih daripada macam mana? Macam tu je. Dah seraya. Kerana kemaluannya lemah seperti ini, seraya dia menunjukkan rumbai baju. Kan. Itu sensasi sangat terjemah tu. Dia mensensasikan terjemah. Apa dia? Tidak ada sebarang dosaku kepadanya melainkan ataupun cumanya atau melainkan apa dia? Merasa Apa dia? Melainkan aku merasa tak. Merasa tu mana ada dalam matan. So kena padam semua tu. Kita akan terjemah asing buat kat bawah, buat kat tepi kat mana. Melainkan Hisham daripada Muhammad daripada Anas dalam satu cabang sanad yang lain dan daripada Sinan di Wari'ah melainkan Anas bahawa apa yang ada bersama dengannya telah mengambil satu tempat yang tidaklah dia telah membuat tempat iaitu sejenis masakan seperti bubur dan beliau juga telah menggunakan baju tidaklah berguna untukku lebih sejenis masakan tidaklah berguna untukku lebih daripada ini. Anas telah mengambil satu tempat bubur Seraya tu baru seraya. Okey. Dia kan guna bahasa kiasan. Apa kita terjemah bahasa memuaskan tu dah soreh kan. Tu sensasi terjemah. Lagi demi Allah aku tidak melakukan dosa apapun kepadanya, melainkan apa yang ada bersamanya tidaklah berguna untukku lebih daripada ini, seraya dia menunjukkan rumbai bajunya. Suaminya dia berkata, menunjuk, seraya dia memegang. Dalam hadis ni memegang. memegang rumbai bajunya. Ini seraya dia memegang. Ini betul dia pegang. Maksudnya dia isyarat lah. Lebih daripada ini, seraya dia memegang rumbai bajunya. Suaminya berkata, dia berdusta demi Allah, wahai Rasulullah, aku telah berusaha keras memuaskannya. Apa itu jemaah? Tetapi siapa jemaah depan tu? Tetapi dia dahaka. Dia ingin kembali kepada Rifa'ah. Okey. Nanti lagi seterusnya. Rasulullah SAW bersabda, jika demikian halnya, maka engkau tidak halal untuknya atau engkau belum boleh kepada Rifa'ah, sehingga suami engkau merasakan nikmat bercinta. Oi. Keadaan bersetubuh dengan engkau. Lagi. Perawi berkata, baginda SAW melihat dua anak lelaki yang bersamanya suami itu. Maka baginda bertanya, adakah ini anak-anak engkau? Dia menjawab, ya. Baginda bersabda, tuduhan engkau dalam kurungan bahawa dia lemah syahwat tidaklah benar. Demi Allah, anak-anak ini lebih mirip dengannya daripada burung gagak mirip dengan burung gagak. Mirip gagak mirip dengan burung gagak. Okey, tengok balik terjemahan dia. Satu terjemahan, inni la anfudhuha nafdhal adim. Nafad tu memang maknanya pecah. Adim tu kulit. Allama Ibn Asir उसका तर्जमा करते हुए लिखते ay ajhadaha wa arakaha kama yuf'alu bil adim inda dabaw, यानी मैंने उसे उस तरह रगड़ा जैसे चमड़ा दिबागत के वक़्त रगड़ा जाता है. Allama Aini firmate ukina an kamal quwwatil mubashara. Terjemah macam mana? Sesungguhnya dia terjemah apa tadi? Suaminya berkata, dia berdusta demi Allah. Dah tak? Inilah anfudhuha, memuaskan apa tadi? Aku telah berusaha keras memuaskannya. Kama yuf'alu bil adim inda sesungguhnya
Sesungguhnya aku telah aku telah bersungguh-sungguh menggaulinya seperti bersungguh-sungguhnya seseorang ketika membersihkan kulit yang ingin disamak. Semua ke dalam kurungan. Itu kena terangkanlah apa wajah perumpamaan dia. Membersihkan kulit ketika ingin disamak. Tetapi dia seorang yang derhaka. Dia inginkan rifa'ah. Faqala Rasulullah SAW, fa in kana zalika jika demikian halnya, maksudnya kamu nak rifa'ah, maka kau tidak halal untuknya, atau engkau belum boleh kepada rifa'ah, sehingga suami engkau merasakan nikmat, sehinggalah jabta Abdul Rahman suhbat nahkrai, sehingga sehingga dia sehingga dia merasai daripada nak madumu, iaitu bersetubuh denganmu. Oh, telah terjemah bersetubuh, kena datangkan tu tasbih tu. Lagi sehingga dia merasai madumu, dalam kurungan bersetubuh denganmu. Kemudian perawi berkata, baginda sallallahu alaihi wasallam melihat dua anak lelaki yang bersamanya suami itu. Maka baginda bertanya, adakah ini anak-anak engkau? Dia menjawab, ya. Baginda bersabda, tuduhan engkau dalam kurungan bahawa dia lemah syahwat tidaklah benar. Demi Allah, tu tak ada tu dalam hadis. Hadha alladhi taz'umina ma taz'umin. Maksudnya dia ada anak, macam mana kau kata lemah syahwat? Itu yang digambarkan lah. Tapi Nabi tak terus tuduh dia. Tak benar tu tak ada lagi. Sebab mungkinnya orang tu sebelum tu okey, sebab tu dah tak okey, kan? Hadha alladhi taz'umina ma taz'umina fa wallahi lahum ashbahu bihi min al-ghurab bil-ghurab. Hadha ka musyari ilaih. Hadha ni musyari ilaih dia ni Abdul Rahman lah, suami dia sekarang ni. जिसके साथ उस खातों ने शादी की थी, हुजूर ने फरमाया जिसके मुताबिक अब बातें करते हैं कि ये जिमा पर करते हैं, हालांकि ये लड़के अब्दुल रहमान उससे ये लड़के उससे ज्यादा मुशावरा करते जितने मुशावरा कुए से. Sebab gagak ni dia nampak semua macam sama je. Sama mesti memang anak dia lah. Jadi kita terjemah lagi. Ini dia orang yang kamu dakwa apa yang kamu dakwa, iaitu lemah syahwat. Tak ada Nabi kata dusta. Ini dia orangnya yang kamu dakwa, apa yang kamu dakwa, iaitu dia lemah syahwat. Bukan dia lemah syahwat, dia mati pucuk. Kemudian apa seterusnya? baginda bersabda, ini dia orang yang kamu dakwa, apa yang kamu dakwa, bahawa dia mati pucuk. Lagi? Tidaklah benar. Tak ada, tidaklah benar, tak ada. Demi Allah, anak-anak ini lebih mirip dengannya daripada burung gagak mirip dengan burung gagak. Anak gagak mirip dengan burung gagak.
Kan dalam hadis sebelum ni, maka peristiwa ini kata siapa perawi tu, Sahal, menjadi sunnah ikutan, maksudnya hukum yang merupakan syariat yang ditetapkan. Tapi hadis ini istidlal dia berkaitan dengan pakai baju warna hijau. Baju pun tudung warna hijau. Sebab maksudnya setakat hadis yang sahih tentang warna hijau ni macam ada sahabat pakai. Tanpa menafikan tentang masalah yang lain mungkin ada, tapi riwayat dia tak cukup syarat Bukhari. Tapi dia boleh kias lah, maksudnya bila tudung boleh pakai hijau, ni pun boleh pakai hijau, boleh pakai hijau. Istimbat dari situ. Babu thiyabil bidhi wa bi qala hadatsana Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali qala akhbarana Muhammad bin Bishr qala hadatsana مسعر عن سعد بن إبراهيم عن نبيه عن سعد قال رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه رجلين عليهما ثياب بيض يوم أحد ما رأيتهما قبل ولا بعد. Pakaian berwarna putih. Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali menyampaikan kepada kami, Muhammad bin Bishr mengkhabarkan kepada kami, Mis'ar menyampaikan kepada kami daripada Sa'ad bin Ibrahim daripada bapanya daripada Sa'ad radhiyallahu anhu katanya. Aku melihat di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di sebelah kanan baginda ada dua orang lelaki yang berpakaian putih pada perang Uhud. Aku tidak pernah melihat kedua-duanya sebelum ini dan juga sesudahnya. Maksudnya malaikat lah. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الدؤلي حدثه أن أبا ذر حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر قال أبو عبد الله هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له ما كان قبله غفر له ما كان قبله. لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد. Abu Ma'mar menyampaikan kepada kami, Abdul Warith menyampaikan kepada kami daripada Al-Husain daripada Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Ya'mar, dia menyampaikan kepadanya bahawa Abu Al-Aswad Ad-Du'ali menyampaikan kepadanya bahawa Abu Dzar radhiyallahu anhu menyampaikan kepadanya, beliau berkata, aku datang kepada Nabi SAW ketika Abu Al-Aswad Du'ali ni tabi'in yang buat nahu. Lupa kan Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Dzar. Kemudian aku datang kepada Nabi SAW dan ketika itu baginda memakai pakaian yang berwarna putih dan sedang tidur. Setelah aku datang kepadanya, baginda terjaga lalu bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan la ilaha illallah. maksud Nabi terjaga, terus Nabi cakap tentang lantas beritahunya jaga terus cakap tentang baginda agama. lantas bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, kemudian meninggal dunia dalam keadaan meyakininya, melainkan dia akan masuk syurga. Amin. Aku bertanya, meskipun dia pernah berzina dan mencuri? Baginda bersabda, ya. Dan aku ingat, ya, meskipun dia pernah berzina dan mencuri. Aku bertanya lagi, meskipun dia pernah berzina dan mencuri? Baginda bersabda, ya, meskipun dia berzina dan mencuri. Aku bertanya lagi, meskipun dia pernah berzina dan mencuri? Baginda bersabda, ya, meskipun dia pernah berzina dan mencuri. Sekalipun Abu Dzar tidak menyukainya. Sekali Abu Dzar menyampaikan hadis ini, dia mengatakan sekalipun Abu Dzar tidak menyukainya. Abu Abdullah berkata, hal ini berlaku saat Abu Abdullah Imam Bukhari. Abdullah Imam Bukhari. Abu Abdullah Imam Bukhari berkata, hal ini berlaku saat kematian atau sebelumnya. Jika seseorang itu bertaubat dan menyesal dan mengucapkan la ilaha illallah, nescaya dosa-dosanya akan diampuni. Dosa-dosa sebelumnya. Maksudnya orang yang mana dia ucap la ilaha illallah boleh masuk syurga. Boleh masuk syurga terus. Macam mana? Orang yang mana yang di akhir umur dia ucap la ilaha illallah, dan lepas dia ucap tu dosa dia ampun, dan dia tak sempat nak buat dosa lain, meninggal. Tapi kalau dia ucap masa hidup dia, tapi mungkin lepas tu dia buat dosa, maka dia mungkin tak dapat lah yang kata masuk syurga awal tu. Jadi ini juga faedah
orang yang mengucap la ilaha illallah di hujung kan, supaya dihapuskan yang sebelumnya. Hadis ini berkaitan dengan pakai baju putih, wa alaihi thawbun bidun. Nabi pakai apa? Abyadu. Wa alaihi thawbun abyadu, Nabi pakai baju warna putih. In zana wa in saraqah. Tapi Murji'ah jadikan hadis ni sebagai dalil pula. Kalau dah ucap la ilaha illallah, zina ke curi ke apa boleh, tak masalah. Gitu pula. Faham macam mana hadis ni? Babu lubsil hariri wa iftirashihi lirrijali wa qadri ma yajuzu minhu. Bab pemakaian sutera bagi lelaki dan kadar yang harus daripadanya. Tak ada wa iftirashihi ke? Pemakaian sutera. Pemakaian sutera dan menjadikannya sebagai hamparan bagi lelaki. Waftirashi, menjadikannya sebagai hamparan. Letak bawah, kita hampa duduk atas sutera tu. Bagi hukum dia haram. Lelaki, perempuan harus. Rafi kata perempuan pun tak boleh. Lagi wabihi qala, lepas tu dan qadar yang harus daripadanya. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام فيما علمنا أنه قال فيما علمنا أنه يعني الأعلام. Adam menyampaikan kepada kami, Syu'bah menyampaikan kepada kami, Qatadah menyampaikan kepada kami, katanya, aku mendengar Abu Uthman An-Nahdi berkata, kami menerima surat daripada Umar, dan ketika itu kami bersama Utbah bin Farqad di Azerbaijan. Dalam kurungan surat tersebut menyatakan bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW melarang daripada pemakaian sutera kecuali seperti ini, dan beliau mengisyaratkan dengan dua jarinya yang berdekatan dengan ibu jari, iaitu jari telunjuk dan jari tengah. Dia, dalam kurungan Abu Uthman berkata, berdasarkan apa yang kami ketahui bahawa yang dimasukkan adalah sulaman atau corak-corak. Tatrif. Dia tulis kat sini dua jari kan? 4 jari. Ada riwayat lain 4. So kita pakai yang 4 tu. Apa ni kita baca dalam Tirmizi pun ada. Ni riwayat ni 2 jari, 4 jari. Maksudnya a'lam, tampal 4 jari. Itu istisna dibolehkan. Maksudnya hantar surat tu pada sahabat-sahabat dia, jangan buat benda ni. Mungkinlah budaya orang sana tu ada pakai sutera, jadi kena ingatkan sutera ni tak boleh pakai, mainkan ini. Khalifah hantar hukumnya. Mungkin Zamuddin lah hantar. Wabi qala haddathana Ahmad bin Yunus qala haddathana Zuhair qala haddathana Asim an Abi Uthman an Asim عن أبي عثمان قال كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعيه ورفع زهير الوسطى والسبابة. Abi Yunus menyampaikan kepada kami, Zuhair menyampaikan kepada kami, Asim menyampaikan kepada kami daripada Abu Uthman, katanya, Umar telah menulis surat kepada kami dan ketika itu kami berada di Azerbaijan. Dalam kurungan surat tersebut menyatakan bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW melarang daripada pemakaian sutera kecuali seperti ini. Nabi SAW menyejajarkan, merapatkan. Dia ada menyejajarkan, membuat supaya sejajar, sederet, menyamakan kedudukan. Oh, sepanjang lah. Merapatkan je. Sesungguhnya Ni macam ni. Merapatkan. Sesungguhnya Rasulullah SAW
melarang daripada pemakaian sutera kecuali seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam merapatkan dua jarinya kepada kami. Zuhair dalam pendengar menyatakan hadis ini sambil mengangkat jari tengah dan jari telunjuk. Jari tengah, jari tunjuk macam ni. Dua jari. Lebar dua jari je boleh. Satu riwayat. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن التيمي عن ابي عثمان كنا مع عتبة فكتب إليه عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لمن لم يلبس في الآخرة أو إلا لمن لم يلبس في الآخرة منه. وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة والوسطى بس. Musaddad menyampaikan kepada kami, Yahya menyampaikan kepada kami daripada At-Taimi daripada Abu Uthman katanya, kami pernah bersama Uqbah. Lalu Umar radhiyallahu anhu mengirim surat kepadanya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dipakai akan sutera oleh seseorang suatu di dunia melainkan dia tidak akan memakainya di akhirat. Tidaklah dipakai sutera di dunia melainkan dia tidak akan memakai di melainkan akhirat. melainkan kepada orang yang tidak dipakai. Itu baca yulbas kan antara riwayat tu. Itu yulbas ke yalbas? Yulbas. Tidaklah dipakaikan sutera di dunia melainkan untuk orang yang tidak dipakai kepadanya di akhirat. Tidak dipakai daripada sutera di akhirat. Kalau baca yulbas, yalbas tidak memakai sutera di dunia melainkan orang yang tak akan memakainya di akhirat. Tidaklah dipakai sutera oleh seseorang suatu di dunia melainkan untuk orang yang tidak akan memakainya di akhirat. Maksudnya lelaki lah, bukan perempuan. Al-Hasan bin Umar menyampaikan kepada kami, Mu'tamir menyampaikan kepada kami, Jap, tak baca gitu. Dan telah memberi isyarat oleh Abu Uthman dengan dua jarinya, tak ada. Dia Wa asyara bi isba'ihi, lepas tadi tu. Wa asyara Abu Uthman, tak ada dalam matan. Dia kat ujung. Maksudnya hadisnya Dia terbalik tu. Abu Uthman ada tak dalam perawi ni? Ada. Apa ayat dia contoh? Itu Sya'rawi. Faya'tazina ataupun rawi berkata ya'tazil. Betul terjemah. Faya'tazilna ataupun rawi berkata ya'tazil. Tak, faya'tazilna ataupun rawi berkata ya'tazil, betul terjemah. Ya'tazil itu terjemah. Ataupun rawi berkata ataupun rawi berkata la ya'tazil juga. Tak ada nafas. Itu terjemah kan. Ya'tazilna siapa? Ya'tazil siapa? So kena adjust sikit lah. Dia kat sini Al-Hasan bin Umar ni datang lepas illa lam yulbas fil akhirati minhu. Jadi tukar. Wa asyara Abu Uthman. So ini kat bawah lah. Wa asyara Abu Uthman, masukkan pada selepas tu. Abu Uthman menyampaikan Yang dekat dalam matan, macam mana masukkan? sama. Baik. Buat tanda padam yang bawah tu. Mudahnya padam bawah tu, waktu tu dia tak kat tepi. Dia tak faham tu. Wa asyara Abu Uthman bi isba'ihi al-musabbihata wal wusta. A'lam bis-shawab.